InsyaAllah pada hari yang penuh barakah ni, dengan masa yang ada, kita mengisi dengan majlis ilmu. Mudah-mudahan fadilat daripada majlis ilmu ini, kita akan dapat satu nikmat yang sangat besar daripada ganjaran majlis ilmu. Apa dia? Kefahaman. Dalam hidup ni, sedang jemaah mata Allah SWT, perkara yang paling penting yang kita kena dapatkan adalah kefahaman. Kalau kita tak dapat kefahaman, maka kita akan berada dalam perselisihan faham. Kita akan berada dalam konflik kehidupan. Sebab tu pentingnya kefahaman. Nabi SAW bersabda dalam mafhum hadis, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu hafiddin." Barang siapa yang Allah nak berikan dia kebaikan, maka Allah akan berikan dia harta dunia, dak. Elektrik, dak juga. Allah bagi dia faham. Allah bagi dia faham keadaan dia. Dengan faham itulah kita akan boleh menyesuaikan dengan keadaan. Kita tidak akan memberontak. Contoh, dalam apa jua keadaan yang berlaku dalam hidup kita ini, sama ada susah ataupun senang, yang membuatkan kita selamat daripada dua-dua keadaan itu adalah dengan kefahaman. Ada orang yang diuji dengan kesenangan, dia tak faham bagaimana nak handle kesenangan dia. Nah, nampak? Kita tak faham dengan kesenangan, akhirnya kita konflik dengan kesenangan. Menyebabkan kesenangan akan berubah menjadi kesusahan. Susah setelah senang lebih parah, tuan, ya men. Susah setelah senang. Allah bagi nikmat, tak faham-faham, kemudian Allah bagi dia susah. Maka itu satu azab yang cukup berat. Maka sedang jemaah mata Allah SWT, apatah lagi kalau susah dan dia tak faham, dia akan menyusahkan dia. Susah bertambah susah bukan kerana keadaan itu. Susah bertambah susah kerana kepahaman dia terhadap keadaan itu. Dia ada dua perkara akan berlaku di situ. Kalau dia mampu faham keadaan itu, maka Allah akan datangkan pertolongan untuk berhadapan dengan keadaan itu. Sebagai contoh, pertolongan pada petang yang penuh barakah ni, tanpa kita sedar, kita jangka. Kadang-kadang mungkin kita terlalai. Kita ingat api akan sentiasa ada. Kita ingat elektrik akan sentiasa kekal. Ingat barang dunia tiada satu pun yang kekal. Ini baru Allah uji sikit. Mungkin baru kita tersedar, oh, selama ni sejuk aku buat apa? Kali ni tengah panas, istighfar, astagfirullah, astagfirullah, Allah, 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 Allah. Tengah senang dulu, bukan senang dulu, semalam sejuk, ataupun tadi, ataupun Jumaat minggu lepas. Bagaimana kita suasana? Mungkin kita tidur, tapi kalau sekarang panas tidur, Allah alam lah, makam tinggi lah tuan. Itu saya angkat tabit spring lah. Dan bagaimana kita nak merasakan suasana ni, nak faham bagaimana Nabi SAW suatu ketika dahulu berada di Masjid Quba, yang hanya di padang pasir tu, panas tu, sana tu panas. Bukan cuaca macam sekarang kita ni. Bagaimana kita melihat, merenung kefahaman. Kita nak dapat satu hikmah, yakni faham. Bila tengah susah kita faham, wallahi Allah bagi balik sejuk, kita akan menikmati kesejukan itu. Orang yang tidak berhadapan dengan kefahaman, susah, bila dia sejuk dia akan mungut. Itulah. Kan dia mula mungut. Patut dah sejuk, Allah terima kasih, ya Allah terima kasih. Sejuk ni nikmat rupanya. Saya nak bagi tahu sedang jemaah mata Allah SWT, perbezaan sejuk dan panas. Kenapa Allah bagi kita hari ni makin hujung-hujung hidup makin nak sejuk? Kereta, aircon semua, betul tak? Jumpa tak kereta yang pakai kipas lekat kat depan? Zaman sekarang saya rasa mustahil nak pakai kereta ada kipas kecil depan tu. Dulu canggih tak? Kenapa orang dulu boleh terima tak ada aircon? Apa sekarang Koman ada aircon macam mana? Sebab dunia semakin hujung, dunia semakin nak habis. Satu, panas. Keduanya, hakikat adalah semakin apa? Semakin kita dekat dengan hakikat hidup kita yang asal. Mana asal kita? Kita asal pada mana, tuan? Syurga. Tu dia jawapan dia. Tak berani sebut, Ustaz, macam tak berasal di situ dia. Tak berani nak sebut. Tanah tu kejadian casing je. Tapi asal usul tu daripada syurga. Daripada siapa? Keturunan Nabi Adam AS. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Nah, duduklah dalam syurga ni dengan keturunan itu.
keturunan kita daripada keturunan Nabi Adam AS. Makin dekat, kita nak makin sejuk. Syurga bersifat sejuk. Bayangkan, siapa terfikir bila ingat sejuk, ingat syurga? Ke ingat aircon, brand aircon? Saya selalu ingatkan anak saya cakap sejuk ni sebab apa kita nak sejuk? Sejuk pun kita nak, tiba-tiba tak nak syurga. Orang kata cannot brain. Kita tak ada nak fikir. Kita nak sejuk tapi tak nak syurga. Sedangkan syurga bersifat sejuk. Sebab apa boleh kata syurga bersifat sejuk? Lawan kepada sifat neraka. Neraka tu sifatnya panas. Api. Kalau kena dekat yang duk faham ni, kalau bincang sama faham lah. Kalau kita tengah panas, dia akan cakap neraka lagi panas. Kalau orang tak faham, kau jangan buat aku panas. Aku tengah panas, kau jangan cerita pasal neraka. Sedangkan panas itu memang nisbahnya mengingatkan kita kepada api neraka. Api. Panas ni sumbernya api. Kita ni sekarang tengah panas sebab dalam badan kita ada haba. Tak adalah ada api kan terbakar tak pula. Tapi itulah haba suhu. Dan suhu itu adalah ekstrak kesan daripada api lah. Kenapa juga ada ketikanya sejuk pun suhu juga. Allah nak bagi kita faham tentang faktor kehidupan. Ada dua keadaan dan kita yakin dan pasti kita akan mesti nak yang sejuk. Wallahi, semua orang nak sejuk. Makin dekat ujung dunia nak habis, semua orang kata ada aircon, rumah ada aircon, masjid ada aircon, semua aircon. Orang dulu tak ada macam ni. Dia pakai tingkat jendela buka, open air flow dia. Jendela dia memang tak fikir aircon tu sebab kemungkinan waktu tu jauh lagi nak kiamatnya mungkin. Sekarang makin dekat tuan-tuan, jangan main-main. Tanda-tanda kiamat itu tak pasti macam mana lah kita nak pastikan. Tapi ada seorang ustaz ni, sahabat saya di Madinah, jumpa. Yalah ustaz, yang pastinya kiamat makin dekat, itu je. Tak adalah keluar riwayat kiamat makin jauh. Keluar pula 16 mengatakan kiamat makin jauh, tak ada. Ceritalah, bahaslah, syarahlah apa tanda kalau kita pening-pening nak faham satu je, kiamat makin dekat. Tu je lah. Dan ini disokong dengan kiamat kecil, yang ini apa? Mati. Mati adalah kiamat kecil bagi manusia. Kiamat besar itu adalah Allah matikan seluruh alam ini. Sehingga yang terakhir nanti adalah malaikat Israel. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Mati ni kalau kita pergi Mekah tuan-tuan, Haramain, kita akan, siapa yang faham, ni nak tekankan bab faham ni, kita akan mula renungkan balik. Setiap kali lepas solat, katalah sekarang ni, lepas saja Jumaat ada solat jenazah. Yang setiap waktu ada waktu solat jenazah. Ada solat jenazah. Madinah pun sama, Mekah pun sama. Kita kadang-kadang fikir tak habis-habis orang mati. Budak-budak, orang perempuan, orang lelaki, 3 set. Bayangkan, boleh buat satu kesimpulan, lepas solat tunggu mati. Ibarat itulah. Next siapa mati? Macam tu lah. Bayangkan, subuh, ingat subuh tak ada orang mati? Ada. Lepas subuh, Zuhur ada. Lepas Zuhur, Asar ada. Maghrib ada. Isyak ada. Ingatkan boleh rehat kejap, besok subuh ada balik. Dah boleh buat waktu solat jenazah kagak? Masuk dalam solat waktu dah. Solat waktu boleh masuk dah, timing dia. Bayangkan tuan-tuan. Malah dia dah menjadi macam solat ba'diyah dah. Apa nak bagi tahu kat sini? Kita nak faham bahawa kehidupan ini adalah yang pasti tu, kita mati. Yang pasti. Itu dia kefahaman. Bila kata kepastian itu kita telah terima dengan hati yang terbuka, barulah kita akan memahami kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Contoh mati. Mati dengan matinya api. Mati juga. Tak ada tenaga yang boleh bertahan lama pun. Genset mahal macam mana pun, kalau kita buat spare genset sini, genset tu pun mati sebab tak selalu hidup. Teratur-teratur hidup tak mati katanya. Tak selalu pakai. Sebab mati api ni kadang-kadang, bukannya selalu. Contoh, nampak? Kematian ini satu benda yang rapat dengan kita, dekat dengan kita. Tapi nak bagi tahunya, di Haramain meletakkan kematian bukan asing bagi kita. Malah kita menunggu. Malah Allah bagi pula ganjaran, dapat pahala besar Jabal Uhud sesiapa yang solatkan jenazah. Nampak tak? Pahala saja kat sana.
Dan dengan kematian menyebabkan kita akan berkejar-kejar untuk beramal. Di sana beramal, amalan yang utama itu adalah solat. Solat tuan-tuan, kalau di Mekah, di Madinah tu alhamdulillah lah. Semua aircon dia, subhanallah. Dengan sekarang cuaca sejuk pula tu, dah lah sejuk, aircon pula tu. Dia kalau nak tengok kan, dia adanya open air kawasan yang Masjid Nabawi tu. Tapi sejuk, dia tetap sejuk. Tak tahulah berapa horsepower aircon dia. Tak tahu berapa kuda dia pakai. Saya dengan unta-unta sekali bubuh sekali kan. Dah tak pakai kuasa kuda, kuasa unta. Nak bagi tahu tu Madinah. Hebat. Kita fikir dekat Mekah pula. Nak duduk depan Kaabah tu. Ada pernah cuaca mendung? Ada payung. Tak dibawa orang pegang payung tengah-tengah tu. Pegang. Ni orang mana? Orang Malaysia. Batu 3. Ya ilah Allah. Jangan buat macam tu, buat payung. Pakai seorang. Tak ada. Berpeluh-peluh. Ini berapa jam? 2 jam. Kalau nak standby, duduk, solat dekat Kaabah. Tapi Allah Maha Kuasa. Siapa nak fikir? Tiles dia tak panas. Orang pun cakap, ada aircon. Aircon besar mana nak sejukkan tiles tu? Bagi tahu tuan-tuan, tiles apa, aircon apa yang boleh menyejukkan tiles dengan pancaran matahari yang terik, tiles sikit pun tak ada apa. Sekarang ni saya tak jumpa lagi lah. Wallahualam, kalau ada engineer, siapa kawan-kawan sana engineer, bagi tahu. Ustaz, ada ventilation dalam tu aircon. Macam mana pula ring aircon tu? Tiles apa? Walaupun bawah basement tu ada aircon. Tapi setakat ni kalau dia terpampang matahari direct, matahari panas. Tapi tengok, Allah sejukkan kita lantai macam sekarang lah. Kita duduk kat lantai ni sejuk, Allah uji dengan panas. Yalah tu. Kalau duduk yang tak tahan, duduk atas panas, tu tak tahan. Kalau badan kita sejuk, duduk lantai panas, itu ada aircon pun tak guna tuan-tuan. Ni walaupun tak ada aircon, tak ada kipas, tapi panas, tapi boleh duduk sejuk, itu rahmat. Rahmat tuan-tuan, Muhammad. Tu dia. Sebab itu nanti dekat mahsyar, antara perkara yang kita bimbangkan, kita tak tahan diri tu. Panas. Dengan digambarkan padang mahsyar itu, dengan datarannya padang mahsyar itu warna kemerah-merahan. Sebab apa? Haba api neraka. Panas tuan. Peluh sampai boleh tenggelamkan kita ni. Paras hidung ada tenggelam dengan peluh. Bayangkan kita tuan. Dan kita contoh yang mana yang pergi haji, mungkin dia wukuf dia Arafah. Panas-panas juga, alhamdulillah pakai kemah sekarang dah. Dia kalau otot-otot duduk tengah-tengah tu. Rasakan dia punya tu. Dia dalam beribadah ni tuan. Dia susah itu, dia punya makam tinggi. Tu lagi. Fa innamal usri yusra. Kata guru saya, ingatkan pada saya, Farid, kalau kau nak senang, cari susah. Jangan cari penyakit. Dia cari penyakit benda lain. Cari susah. Contoh, bersusah-susah nak duduk depan. Susah. Pahala tinggi. Nak datang awal susah, pahala tinggi. Tu kena faham. Ramai orang tak nak susah. Ramai orang nak senang. Dah, adat hidup itu susah. Cari susah sebab padanya itu senang. Padanya. Maka bersusah-susah. Solat ketika panas, makam tinggi. Ni makam tinggi, jangan aduh malang mula aku solat kat sini ini hari. Jangan cakap macam tu. Kan. Nak pula penceramah ni. Aduh sekali. Aku cakap banyak ni. Kejap lagi hujan untuk imam kita pula. Betul rasa zaman dahulu kala. Bagaimana dengan suara macam ni? Tapi nak bagi tu, kesusahan itu ganjarannya besar. Sama macam pangkat. Makin tinggi dia punya susah, makin besar ganjaran dia. Kerja. Ada orang kerja kena naik sampai 20 meter. Betul, cabut wire je. Cabut wire tu TMB tu. Dia punya bayar gaji 2 tahun tak kerja pun tak apa. Tapi siapa nak panjat atas tu, jalan atas wire terkedik-kedik tu. Diving masuk dalam benda yang susah. Jadi sama dengan amalan. Waktu tengah susah berebut. Berebutlah dalam keadaan susah. Sebab dalam keadaan senang, biasanya, adatnya, kita tidak akan appreciate amalan. Kenapa di Raudah, di Madinah, kita rasa, dapat masuk tu. Aku dapat masuk Raudah. Kalau boleh, nak buat satu status, Raudah di hatiku. Selfie semualah macam-macam. Tiba-tiba mari majlis ilmu, ada kat surau kita, lalu je. Tak habis lagi. Tak habis lagi, kata. Lama betul ceramah tu. Amboi.
Duduk dalam roda tu, kalau boleh nak mati dalam tu. Dapat solat 2 rakaat tu, ya Allah, banjir habis. Banjir nangis. Kita solat dalam rodah dah, dalam majlis ilmu tu rodah dah. Kita duduk dalam rumah Allah ni, kira Allah anggap sebagai rodah dah sebenarnya. Tapi sebab apa? Tak challenge. Tak ada cabaran. Masuk mana ada berebut dia, ada berebut dia. Keluar berebut. Keluar berebut. Masuk tafadhal. Sana nak masuk, subhanallah. Dia punya queue 2 jam sebelum. Kadang-kadang tu pun nasib dapat lah. Tak kisahlah kamu siapa. Melainkan kalau ada pengiring tu tak aci lah. Tu lain nak cerita kan. Ini tak kisahlah dia orang ternama ke siapa ke, dia kena siku-siku juga kat situ. Orang kan kenal dia. Kena tolak lah. 2 jam tunggu nak masuk. Kena pula tu minta maaf cakap. Dah dia macam dia buat macam kandang tu, man. Kan? Lepas lagi. Sekat pula. Lepas lagi. Rob lagi pula. Bayangkan. Appreciate-nya kita. Sebab susah. Duduk depan Kaabah. Solat depan Kaabah. Tak ingat senang ke? Ingat senang ke nak solat depan Kaabah tu? Kena 2 jam masuk. Lepas tu pula, bukannya ada sekian waktu buat soft. Tak ada. Setengah jam sebelum nak solat, dia kena buat pandai-pandai lah buat soft sendiri. Kawan tengah tawaf. Apa jadi? Tsunami ya. Debar langgar. Dia tolaknya kawan tu. Terduduk kawan tu. Bangun balik. Semata-mata nak pertahankan soft. Bila dapat tu, menangis solat. Sebab apa? Susahnya lah nak solat. Nampak tak? Maksudnya, bagus ni susah. Jadi petang penuh barakah ni, appreciate lah susah. Ya Allah, nikmatnya susah. Baru faham. Kalau tidak, kita merungut susah. Senang pun merungut. Kesenangan yang Allah bagi, kita takkan boleh appreciate. Kalau tiada, susah. Jadi ini, benda ni datang dengan kefahaman. Sebab tu besarnya nilai sebuah kefahaman yang datang dengan majlis ilmu. Bagi contoh hari ni, contoh. Kita kupas tajuk dengan semasa kenalah. Buka tajuk lain sekarang, tidur terus. Cadang nak tajuk lain. Baik, kita tajuk semasa. Habis itu. Kan? Bagi tahunya. Samalah juga dengan ceramah ni pun. Dengan tak ada bunyi ni. Kan? Appreciate suara ni. Besarnya nilai suara. Bila tak ada suara, baca Quran pun menangis. Saya pernah diuji sama tahap tak ada suara. Nak baca Quran menangis, tuan-tuan. Bayangkan. Jadi sedang nyemah mata Allah SWT. Mari kita memahamkan balik. Bila masuk tahun baru ni pun dah tahun 2020, hijrah pun dah lama. Tinggalkan kita 5 bulan ke depan dah. Dah Jamadil awal dah. Jamadil awal, Jamadil akhir. Rejab dah. Nak dekat masuk Rejab dah. Jadi sedang nyemah mata Allah SWT. Kita ni dikategorikan sebagai orang yang beruntung. Susah senang itu subjektif. Tidak dikira beruntung sekiranya dia senang. Tidak dikira rugi kalau dia susah. Tidak. Di mana dikiranya susah dan senang, di mana dikiranya untung dan rugi, di saat dia memahami. Dan memahami ini hanya terdapat bagi orang yang beriman. Faham yang kita duk maksudkan ni bukan faham duduk pada akal. Kita ingat faham ni, kita ingat faham duduk kat akal tak? Tak. Belum lagi. Faham, kalau nak faham tadi susah senang, panas kita ni. Akal sekarang tak boleh fikir sekarang ni. Akal tengah fikir apa? Bila nak on. Akal fikir satu, bila nak on. Tu je. Ataupun bila nak habis. Kalau lah Jumaat ni boleh shortcut ni. Aku shortcut lah. Akal tak boleh fikir dah sekarang. Akal ni dia berfungsi waktu keadaan yang kita boleh nampak depan mata. Tapi faham ni duduk mana? Hati. Surah Al-A'raf 179. Qulubul la yafqahuna biha. Ada hati tak nak memahami. Kan? Hati ni yang tak nak faham sebenarnya. Jadi faham yang dimasukkan ni adalah pada hati, pada iman. Dan di sini dalam surah Al-Asr, demi masa Allah dah gazetkan hanya orang yang beriman dan faham saja yang beruntung. Jadi kita datang petang ini, walaupun dalam keadaan ujian yang berat, panas, tapi inilah orang-orang yang beruntung kerana masih boleh sabar dan tahan
malah makin kuat zikir dia. Malah mungkin ada yang, ya Allah, tunjukkanlah keajaiban-Mu ya Allah. Tunjukkanlah keajaiban-Mu ya. Dengar cerita tadi 2 jam. Mungkin ada di antara kita, tunjukkanlah kekuasaan-Mu ya Allah. Ada dalam diam ni kan. Nampak? Dah makin close dengan Allah Ta'ala. Sebab di saat kita susah, kita tidak akan nampak pertolongan lain melainkan hanya Allah. Haji kita dah call awal-awal tadi dah, tuan situ usaha kita. Berapa jam? 2 jam. 2 jam lagi dah. Kita nak paksa dia kan. Dia tahulah kerja dia kat sana. Tapi nak bagi tahunya, manusia juga ada limitation. Walaupun dia pakar, dia ada limit dia. Contoh dia ganggu dengan ujian air. Ya, mereka bempar pula nak betulkan paip pecah tu. Bukannya kerja senang juga. Ada limitation. Di celah-celah kesusahan itu kita nak minta keajaiban. Ni yang orang beriman ada. Inilah orang beriman kena pakai. Kalau dalam ni semua pakai keajaiban itu, maka setiap kesusahan akan dipermudahkan. Kadang-kadang datangnya expert tapi keadaan tidak mengizinkan dia betulkan. Barang pula habis, mana tahu? Kena pergi hardware. TNB tak lagi hardware tak? Kabel habis ke apa habis ke? Dah payah. Benda yang jarang-jarang rosak, unexpected, kena pula import, kan jadi satu masalah. Memang pakar ada. Kita boleh argue, pakar tak ada. Pakar ada, tapi keadaan bukan kita tentukan. Tengah-tengah nak repair, ribut ke apa ke, dah jadi drag lagi. Jadi makna kata, setiap satuan berlaku, orang beriman pasti ada keuntungannya. Kerana apa? Apa yang dimasukkan beruntung? Dia mula kenal Allah. Inilah keuntungannya paling besar orang beriman. Dia mula kenal syurga neraka. Tadi ya tak ya, selama tak fikirlah sejuk tu syurga. Selama ni kita fikir sejuk tu aircon. Kali ni kita kaitkan, begitulah sifatnya. Kenapa? Sebab sejuk lawannya panas. Panas itu neraka. Bayangkan dulu selalu kalau kita cerita bab neraka, kan, ni tengah on ni, kita ceramah tengah aircon, nak suruh tutup kan tak gamak pula tak. Cuba tutup aircon semua, boleh tahan tidak? Kan marah pula orang dah. Sekarang memang tutup betul ni. Rasakan tuan-tuan, ya Allah, macam ni panas ni, ada langit sikit-sikit. Neraka, keadaan neraka seperti microwave, tutup rapat, kedap ya tuan-tuan. Api hitam menyala, hitam dalam menyala, hitam lah tu. Panas dia, Masya Allah. Besar api sebesar mancis api tuan-tuan. Dia punya kepanasannya 70 kali ganda api dunia. Punyalah panas dia. Allah nak bagi tahu azab yang sangat dahsyat. Allah dah bagi kita cuba kat dunia dah. Di sini kita mula kenal Allah, kenal kekuasaan dia. Inilah orang beruntung. Kemudian bila dah kenal, apa kita akan buat? Wa amilus salihat. Kita akan beramal dengan sungguh-sungguh. Macam tadi sekarang lepas ni kita akan menghayati, ya Allah, kita mula menghayati solat dengan keadaan panas, lapar, dengan keadaan kita tak ada apa-apa, kita merayu, berharap, sujud dengan penuh khusyuk. Beza dengan senang. Adapun tengah susah, kita ingat, bila senang kita syukuri. Tu beza. Beza tuan-tuan. Bukan kata kita kena susah 24 jam, tidak. Kan Allah kata fa inna ma'al usri yusra. Lepas pada ni kita boleh appreciate sejuk. Subhanallah, nikmatnya sejuk. Lepas tu lupa balik. Dah. Lupa balik, Allah bagi panas balik. Allah ingat balik. Begitulah aturan hidup kita bertukar ganti sehinggalah kita benar-benar amantu billah summastaqim. Istiqomah kita dengan keadaan iman kita. Sejuk tidak melalaikan, panas tidak menyusahkan. Sejuk kita tidak jadi lemas ataupun lalai dengan amal ibadah. Sebagai contoh bab Ramadan. Tak lama lagi Ramadan. Kenapa time lapar kita boleh kuat ibadah? Malam kita boleh diri lama tuan-tuan, sedangkan siang kita tak makan. Makan pun time buka, itu pun sikit, tetapi tenaga luar biasa. Kerana apa? Itulah kesusahan. Sebab itulah adat susah para nabi, para anbiya, para rasul dulu, para syuhada semua, aulia. Susah. Kita kadang-kadang tak nak susah, nanti dulu. Kita kena kaji apa hikmah susah itu. Malah susah ini yang menyebabkan orang itu akan menjadi orang yang pakar, orang yang expert.
Orang beriman, orang yang expert, orang yang profesional. Sebab hidupnya diuji dengan kesusahan. Tetapi dia mampu mengatasinya dengan dua keadaan. Pertama tadi, dengan iman, kepercayaan. Yang kedua, dia akan buat yang terbaik. Kita solat pun ni, kita akan buat yang terbaik. Confirm insya-Allah. Kita akan appreciate. Apatah lagi dengan pengisian ilmu. Kita mula sedar. Sama juga kalau kita susah duit pun sama. Tengah susah duit, ya Allah, bila ada duit kita appreciate. Dan yang ketiga, kita berpesan-pesan dengan kebenaran. Orang yang agak beruntung, orang yang sentiasa mencari kebenaran. Macam sekarang kita cari kebenaran, bukan mencari kesalahan. Ni apa sebab ni Putin? Apa sebab ni? Apa sebab ni? Meeting, buat ad hoc meeting lepas ni. Buat troubleshooter. AJK mana AJK? AJK. Wah, AJK juga kena. Kenapa tak buat contingency plan? Amboi. 24 hours on call. Kenapa tak ada? Kena itu, no. Boleh cari kesalahan, tapi jangan menyalahkan. Lebih baik kita cari kebenaran. Macam ni. Ni kita bincang kebenaran. Dan yang terakhir, wa tawassaw bis sabr. Bersabarlah di atas segala ujian yang datang. Susah senang tu ujian. Sekarang Allah uji susah, sabar. Senang, syukur. Susah, sabar. Senang, syukur. Siapa yang berjaya sabar di dalam kesusahan, dia akan berjaya bersyukur di dalam kesenangan. Itulah dia sifat seorang orang yang beriman. Tapi itulah yang paling payah kita nak buat. Bersabar di saat susah, bersyukur di saat senang. Sebab benda yang paling susah, saya pernah sentuh sebab ni, benda yang paling senang buat ketika susah, apa dia tuan-tuan? Komplain. Merungut. Panaslah. Kan? Dah panas aja, cakap panas lagi. Tak payah cakap. Tak ada suara ke? Dah tak ada, tak usah cakap pun lagi. Diam-diam dah lah. Itu biasa tu, hati-hati. Orang dah tak ada duit, paling senang dia cakap tak ada. Dia mula sabar. Sabar, tahan. Berkata baik, lias mood, diam. Benda yang paling susah nak buat ketika senang, bersyukur. Kalau tidak, masakan tidak, Allah kata sedikit yang bersyukur. Waktu tak payah jauh, sikit lagi tuan. Kan lama juga tunggu kan. Bagi rapat habis tunggu announcement tu jalan. Sebelum ni sejuk, berapa ramai ingat syurga? Tengah sejuk, berapa ramai yang kata Alhamdulillah. Alhamdulillah. Atau masuk sejuk sangat ni. Ada satu tempat tu, masjid dia, ya Rabbi, macam dekat Eskimo. Sejuk dia. Lubang aircon macam gini besar, memang lah. Dapat komplain daripada jemaah, sejuk sangat. Betul lah tu. Kita pun masuk tengah-tengah terik tu menggigil macam ni. Kalau iya pun kan. Tapi maksudnya ketika kita sejuk, kita tidak ingat pencipta sejuk. Kita akan ingat alat, benda. Di sinilah kita nak betulkan balik. Dengan apa yang real time berlaku sekarang ni, kita nak betulkan balik supaya kita tidak terjerumus dengan orang yang rugi. Dalam keadaan susah senang, itu subjektif. Tetapi kita akan berjaya bila kita berhadapan dengan 4 ciri tadi. Yang utama itu adalah faham, yang dengan iman. Lalu kita mampu beramal dengan terbaik. Walaupun panas, kita fokus. Sebab waktu ni pahala tengah besar. Sebab kita sedang diuji susah. Bukan senang dah dapat ni. Minggu depan boleh lagi sekali kot. Tak dapat. Memang taklah nak minta tuan. Ya Allah, biarlah tak dapat. Memang tidak lah. Tapi kalau dapat ni, tu cakap rezeki. Tu rezeki. Sebab bukan senang dah dapat tadapi dan beribadat tengah panah-panah. Maqam tinggi, insya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan, mudah-mudahan semuanya hadir pada petang yang penuh barakah ini. Insya-Allah Allah bagi maqam darjat pahala orang-orang sabar. Wa basyiri sabirin. Kabarkan berita gembira bagi orang yang sabar. Ingat, sabar bukan sedih. Sabar bukan sedih. Sebab apa Allah cakap? Yang sedih tu sedih lah. Sebab mungkin dia tak faham. Tapi orang yang faham, dia sabar. Sabar itu indah. Tu. Sebab apa? Allah kata, wa basyiris sabirin. Kabarkan berita gembira bagi orang yang sabar. Mudah-mudahan tengah hari ini menjadi saksi di majlis ini. Surah ini yang hadir dengan hati yang lapang dan terima segala ujian Allah Ta'ala ini. Allah ganjarkan pahala sabar, kan kita terima dengan ikhlas. Mana tahu asbab ini, amalan kita tak tahu yang mana satunya Allah akan terima.
Mungkin ini Allah terima jadi asbab kita masuk syurga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wa bila taufiq wal